Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tamid taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Dan kita akan sama-sama membaca syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jordani radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-24 daripada Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم إلى آخر الحديث. Mana hadis ni adalah hadis yang panjang. Jadi kita baca 3 baris dahululah untuk kali ni. Dan sekarang kita masuk pada syarahnya ataupun terjemahannya. Maksud daripada Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya daripada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram dari kalangan kamu, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap seorang daripada kamu tidak mempunyai panduan, berada di dalam kesesatan, kecuali orang yang aku beri hidayat kepadanya. Maka kamu mohonlah hidayat daripadaku, nescaya aku akan memberi hidayat kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua kelaparan, kecuali manusia yang aku beri makan kepadanya. Maka mohonlah makanan daripadaku, nescaya aku memberikan makanan kepada kamu. Jadi kita masuk pada syarahnya daripada Sayyidina Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diistilahkan sebagai hadithun qudsiyun. Hadis qudsi dirujuk kepada kesucian, maknanya ucapan yang maha suci yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, jadi yang dimaksudkan daripada hamba tadi ialah keseluruhan manusia dan jin. Kerana akan datang nanti Allah Ta'ala memberitahu, wahai manusia, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Di akhir nanti Allah Ta'ala akan ulang, perincikan. Jadi apabila Allah sebut ibadi ni, dimaksudkan ialah dari kalangan jin dan manusia. Jadi faedahnya supaya kita jangan berwegah dengan diri kita dan menghina golongan hamba Allah yang lain dari kalangan bukan manusia. Allah berkata, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maha suci Allah Subhanahu, maksudnya Allah Ta'ala maha suci daripada bersifat dengan kezaliman. Ini dalam syarah dia kata, bahkan mustahil berlaku kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kezaliman dari segi bahasa ialah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dan daripada segi syarak, kezaliman bermaksud
menggunakan harta orang lain tanpa kebenaran ataupun tanpa hak. Dan kedua-dua makna tersebut, sama ada dari segi bahasa ataupun dari segi syarak, kedua-duanya mustahil di sisi Allah SWT. Kerana tiada hak milik melainkan ialah hak milik Allah SWT. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Semua yang kita pakai di dunia ini ialah pinjaman daripada Allah dengan semata-mata limpah kurnianya. Tiada hak pun yang dimiliki oleh mana-mana makhluk bersama-sama dengan Allah SWT. Jadi Allah lah yang mencipta semua orang yang memiliki. Maksudnya pemilik harta, pemilik tanah, pemilik rumah. Allah mencipta pemilik tersebut wa amlakahum. Dan Allah juga yang mencipta segala harta benda yang mereka miliki. Dan Allah memberikan kepada mereka semata-mata limpah kurnia. Dan ada perkara yang Allah haramkan, ada yang perkara yang Allah halalkan. Dan tidak siapa pun yang boleh menolak hukum daripada Allah SWT. Jadi Ibnu Arabi radhiyallahu anhu berkata, siapa yang tiada terkeluar daripada hak miliknya sesuatu apa pun, nescaya dia tidak akan bersifat dengan kezaliman di dalam hukumnya. Dan ini salah satu faedah lah apabila kita baca Maliki Yaumiddin, supaya kita tadi tidak sekali-kali mentohmah Allah SWT. Maksudnya apabila Allah memiliki, maksud kita baca dalam Fatihah, Allah bagi tahu dia memiliki, maka difahami, tersirat daripada Allah memiliki, maka apa saja yang berlaku pada diri kita, tidak boleh kita kata Allah menzalimi aku. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa orang lain tak ditimpa seperti apa yang menimpa aku? Itu salah satu dan yang nak dicakap, yang nak disampaikan oleh penulis. Faedah daripada mengiktiraf hak milik bagi Allah SWT. Kemudian dalam syarah dinyatakan Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah SWT tidak menzalimi manusia sedikit apapun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yadhlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah SWT tidak menzalimi walaupun seberat zarah. Maksudnya tidak mungkin kezaliman berlaku dan mustahil pada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala berkata, aku jadikan kezaliman tersebut juga haram dilakukan di kalangan kamu. Maksud dalam syarah dia kata, Allah SWT menghukumkan kezaliman tadi sebagai satu perkara yang haram. Dan Allah menghalang kamu daripadanya. Kerana perkara menzalimi tadi satu perkara yang amat buruk, menyakitkan manusia, menyusahkan manusia. Dan sesungguhnya semua agama-agama di dunia telah bersepakat atas kewajipan menjaga roh, menjaga nasab, menjaga maruah, menjaga akal, menjaga harta. Jadi sekiranya berlaku kezaliman pada kelima-lima perkara tersebut, maka diharamkan. Dan kemuncak kezaliman ialah asyirku billah, mensyirikkan Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, Inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya syirik tadi ialah perkara yang amat besar. Maksudnya kita mungkin memahami, menzalimi manusia, merampas harta manusia. Jadi kita nampak perkara tersebut sebagai satu dosa yang nyata, menzalimi manusia. Tapi sekiranya kita kekal dalam mensyirikkan Allah SWT, maka itu satu bentuk kezaliman yang dikhawatiri manusia tidak menyedarinya. Maksudnya menzalimi Tuhannya sendiri. Maksudnya kalau kita menzalimi manusia pun, kita kata perkara tersebut amat keji. Dari apabila kita menzalimi Tuhan kita, maka itu lebih lagi sepatutnya kita jauhi dan kita usaha menghilangkan syirik tersebut daripada diri kita. Dalam syarah dinyatakan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman tadi ialah kegelapan pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan sesungguhnya Allah SWT melengahkan menghukum orang yang zalim. Dan Allah memanjangkan masa kezalimannya. Tetapi apabila sampai masa, maksudnya Allah Ta'ala bagi tempoh tu supaya dia menyedari kezalimannya dan dia tadi bertaubat. Tetapi apabila dia tadi enggan bertaubat, enggan insaf dan seumpamanya, apabila sampai masa Allah Ta'ala akan menghukumnya dan dia tak akan boleh terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya Nabi SAW bertanya, adakah kamu mengetahui siapakah manusia yang muflis?
Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, orang muflis ialah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta. Maka Nabi berkata SAW, orang muflis dari kalangan umatku ialah manusia yang datang pada hari kiamat dengan semayang, zakat, puasa. Dan dia juga datang telah semasa di dunia dulu, dia telah mengutuk manusia, fitnah manusia, makan harta manusia, menzalimi, menumpahkan darah, memukul dan seumpamanya. Maka akan diberikan pahala-pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Dan apabila habis pahalanya diberikan, maka akan diambil kesilapan-kesilapan daripada manusia yang dizalimi, akan dicampakkan ke atasnya. Kemudian akan dicampakkan orang tersebut ke dalam neraka Allah SWT. Dan itulah sebenarnya manusia yang muflis. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala memberitahu, fala tazalamu, maka jangan sekali-kali kamu saling zalim menzalimi dari kalangan manusia. Dan dalam syarah dinyatakan setengah daripada bentuk kezaliman ialah membantu orang yang zalim atau mendoakan kebaikan kepada orang yang melakukan kezaliman. Dalam hadis nyatakan bahawa siapa yang berdoa kepada orang yang zalim agar Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, maka dia sebenarnya telah suka ayyu'sallahu fi ardi, suka Allah Ta'ala tadi didirhakai di buminya. Maka dia tadi digolongkan juga dari kalangan orang yang menzalimi. Maka dalam hadis nyatakan az-zalamah wa a'wanuhum finnar, sesungguhnya orang yang menzalimi dan pembantu-pembantu mereka kesemuanya finnar dalam neraka Allah SWT. Dan dalam hadis diseru seorang penyeru pada hari kiamat, aina adh-dhalamatu wa asya'u adh-dhalamah, di manakah orang-orang yang zalim dan di manakah pembantu-pembantu pengikut kepada orang yang zalim tersebut, dan siapa yang menolong mereka walaupun dengan semata-mata membawa pen kepada mereka ataupun mengasahkan pensel. Kesemua mereka akan dihimpunkan dalam satu kotak daripada besi lalu dicampak ke dalam api neraka. Dan datang juga dalam hadis, sesiapa yang berjalan bersama-sama dengan orang yang dizalimi. Tadi kita bincang orang yang menzalimi. Jadi ada manusia yang dizalimi. Siapa yang berjalan bersama-sama dengan orang yang dizalimi, membantu orang tersebut untuk menuntut haknya, maka Allah SWT akan menetapkan dua tapak kakinya di atas sirat mustaqim pada hari ramai manusia tergelincir ke dalam neraka. Dan siapa yang berjalan bersama-sama dengan orang yang zalim untuk membantu orang zalim melakukan kezalimannya, nescaya Allah SWT akan menggelincirkan kedua kakinya di atas titian sirat pada hari manusia tadi tergelincir masuk ke dalam neraka Allah SWT. Dan diriwayatkan apabila salah seorang pemerintah yang bernama Ahmad ibn Tulun melakukan, maksudnya mengeluarkan kenyataan yang menzalimi rakyatnya, maka manusia tadi meminta tolong dengan Allah SWT daripada agar dijauhkan kezalimannya. Dan akhir sekali mereka tadi pergi kepada Sayyidatina Nafisah radhiyallahu ta'ala anha dan mereka mengadu perkara tersebut kepada Sayyidina Nafisah. Maka Nafisah pun berkata kepada mereka, bila Ahmad ibn Tulun tadi akan keluar menunggang kenderaannya, maka mereka berkata besok dia akan keluar. Maka Sayyidatuna Nafisah dia menulis di atas kertas dan dia meletakkan di jalan yang akan dilalui oleh pemerintah Ahmad ibn Tulun tadi. Jadi apabila pemerintah tadi melihat Sayyidatuna Nafisah, maka dia pun turun. Dia kenal dan dia turun. Lalu dia mengambil kertas tersebut dan dia membacanya. Maka tiba-tiba ditulis dalam kertas tersebut, maknanya surat daripada Sayyidatuna Nafisah kepada pemerintah yang zalim tadi. Dia kata, kamu memiliki, lalu kamu memperhambakan manusia. Kamu diberikan kuasa, lalu kamu menindas manusia. Kamu diberikan harta, nikmat, pembantu, tetapi kamu menjadi fasik. Dan Allah hantar kepada kamu rezeki, tetapi kamu menghalang daripada rakyat. Dan sesungguhnya ketahuilah, anak panah yang dilontarkan kepada kamu di waktu sahur pasti akan kena kepada kamu dan tidak akan tersilap.
Manusia Nafisah kata, kalau aku doa agar Allah menurunkan bala kepada kamu di waktu sahur, nescaya kamu akan binasa, dia kata. Lebih-lebih lagi dia kata, yang berdoa tadi tu ialah hati-hati manusia yang telah kamu sakiti, manusia yang telah kamu zalimi, jasad-jasad yang telah kamu menyebabkan mereka tak ada pakaian. Kamu buatlah apa yang kamu nak, sesungguhnya kami bersabar. Dan kamu zalimlah manusia, sesungguhnya dengan Allah lah kami meminta tolong. Dan kamu zalimlah manusia, sesungguhnya kepada Allah lah kami mengadu kezaliman kamu. Dan sesungguhnya sesungguhnya akan mengetahui orang yang menzalimi tadi, di manakah mereka akan dicampakkan disebabkan oleh kezalimannya. Dan apabila ditulis surat tadi dia bagi fa'adala li waqtihi, maka serta-merta pemerintah yang zalim tadi adalah bertukar menjadi pemerintah yang adil serta-merta li waqtihi, pada waktu itu juga. Dan satu kisah yang lain dihikayatkan bahawa sesungguhnya ada seorang raja ingin menyerang satu kampung dan merampas harta kampung tersebut, binatang-binatang ternakan dan seumpamanya, dan dia ingin membunuh, maksudnya dan dia membunuh orang-orang yang berada dalam kampung tersebut. Maksud perkara ni dia dah buat, maksudnya dia dah serang, maksudnya dia dah ambil harta, yang dah dibunuh. Maka tiba-tiba keluar satu orang perempuan yang tua daripada salah satu rumah tadi, lalu memandang kepada raja yang zalim tadi. Kemudian perempuan tadi berkata, celakalah kepada kamu, tidakkah kamu takut kepada Allah Ta'ala yang akan memberikan balasan pada hari kiamat, pada apabila langit terbelah dan akan terzahir Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghukum manusia. Kemudian pemerintah tadi berkata, wahai perempuan, tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Maksud pemerintah tadi, dia gunakan ayat Quran untuk membenarkan kezalimannya terhadap ahli kampung tersebut. Lalu dia membaca, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke dalam kampung, maka raja tidak akan membinasakan kampung tersebut, dan akan menjadikan orang-orang yang mulia dari kalangan ahli kampung tadi akan menjadikan mereka hina. Kemudian perempuan tadi berkata, wahai manusia, mengapakah kamu baca ayat yang di awal, kemudian kamu lupa ayat yang berada selepas daripada ayat tersebut? Maksudnya yang dibaca oleh raja tadi tu ayat surah An-Naml ayat 34. Kemudian perempuan tu tadi kata, selepas ayat tersebut ada ayat yang lain, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Maka demikianlah rumah-rumah mereka tadi menjadi kosong dengan sebab mereka tadi menzalimi manusia yang lain. Maksudnya apabila kita menzalimi manusia, Allah Ta'ala akan binasakan orang yang menzalimi. Apabila Allah binasakan mereka, maka segala rumah, tempat tinggal, istana mereka tidak akan menjadi kosong, kerana mereka telah mati dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila raja tadi mendengar ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kamu zalim, akan sampai masa aku akan binasakan kamu, bahkan sampai ke rumah kamu tadi tak ada siapa nak duduk lagi dah. Mungkin habis semua, Allah Ta'ala binasakan. Maka serta-merta raja tadi berkata, kembalikan kepada semua ahli kampung tersebut harta-harta mereka, kembalikan semula. Maksudnya raja tadi serta-merta bertaubat. Kemudian raja tu berkata kepada perempuan tadi, wahai perempuan, bagaimanakah aku nak menyelamatkan diriku daripada siksaan Allah, sebab dia tahu dia dah bunuh manusia, maksudnya dia dah menzalimi manusia. Maka perempuan tadi berkata, la taqnat wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi. Jangan sekali-kali kamu berputus asa, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat daripada hamba-hambanya. Maksud walaupun manusia raja tadi membunuh, merampas harta, tapi yang dah dikembalikanlah. Tapi dosa yang tak dapat dikembalikan seperti membunuh manusia, maka perempuan tadi berkata, jangan kamu berputus asa, bertaubatlah bersungguh-sungguh, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima taubat manusia. Dari itulah baris yang pertama ataupun ungkapan yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang kezaliman yang perlu kita hindari. Dari baris yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dalun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua dalun, tidak mempunyai panduan. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kata sesat. Dalam syarah dia kata ghafilun anis syara'i.
maksud tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui agama, tidak mengetahui macam mana cara nak berzikir, mengingatiku, tidak mengetahui cara nak beribadat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayat kepadanya. Fastahduni, maksud Allah Ta'ala beri hidayat dengan cara mengutuskan rasul-rasul dan khalifah mereka sampailah pada hari kiamat. Maka kamu fastahduni, kamu mintalah hidayat daripadaku. Ahdikum, nescaya Allah SWT akan memberi hidayat kepada kamu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam syarah dia kata, hikmat untuk meminta hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita dah memeluk agama Islam dan kita dah semayang beratus-ratus kali, tapi kita tetap baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayat kepada kami. Jadi dalam syarah ni dia kata, apakah hikmat setiap hari membaca surah Fatihah dan meminta hidayat? Hikmatnya dia kata, izharul iftiqari ilaihi azza wa jalla, menzahirkan yang kita tadi amat fakir, memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ish'ar, dan nak memberitahu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat sebelum diminta, boleh jadi mereka kata, kami sebenarnya mendapat sesuatu kurniaan kerana usaha dan kerana ilmu kami sendiri. Maka dengan sebab itu mereka tidak akan binasa. Dan apabila kita tidak meminta, tetapi Allah Ta'ala kekal memberikan kebaikan kepada kita, maka dia khawatir manusia tidak akan ditimpa dengan ujub. Maksudnya dia rasa dia yang hebat, dia tak perlu minta kepada Allah pun Allah bagi kepadanya. Jadi perkara itu akan membinasakannya. Maka sebab itu dia disuruh setiap hari kita membaca Fatihah, meminta hidayat, supaya kita tahu apa saja ilmu yang kita dapat, apa saja kefahaman yang dikurniakan, apa saja rezeki yang Allah bagi dengan sebab kurniaan daripada Allah, dengan sebab kita menzahirkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bawah satu soalan yang lain, setiap orang yang beriman telah diberikan hidayat. Pada soalan ni, bagaimanakah nak meminta hidayat tu balik semula? Maka dia jawab bahawa, maksud kita dah tahu, kita dah memeluk agama Islam, kita dah meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam satu masa yang lain, kita kekal juga meminta hidayat sebagaimana kita minta dalam surah Fatihah. Maka dia dijawab, dia kata, walaupun memang kita dah diberi hidayat daripada satu sudut, kita dah memeluk agama Islam, kita dah mempelajari semayang, tapi dalam syarah dia kata, yang dimaksudkan dengan berkekalanlah meminta hidayat ialah daripada sudut as-sabat alaiha wal mazid fiha. Maksud kita minta supaya kita kekal di atas hidayat tersebut sampailah kita mati menghadap Allah. Jadi itu maknanya. Sebab kita memang sekarang kita rasa kita beriman, sekarang kita rasa kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah kita yakin semasa nak tercabut nyawa tadi kita kekal berada dalam keadaan beriman dan seumpamanya? Maka permintaan yang berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, permintaan tu kita niatkan dalam hati, wahai Allah Ta'ala, kekalkanlah daku dalam hidayat keimanan tersebut. Itu pertama. Yang kedua dia kata wal mazid fiha. Dan kita niatkan juga apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita niat agar Allah menambahkan hidayat tadi. Yang ini maksudkan dengan menambah tadi, maksudnya kalau kita baru buat 3 amalan, seperti kita baru buat semayang, kita baru buat puasa, dan kita baru buat zakat contohnya, itu kita ada 3 hidayat. Dan ada hidayat yang lain seperti membaca Al-Quran, ada hidayat yang lain seperti menghafal Al-Quran, ada hidayat yang lain seperti membantu manusia, ada hidayat yang lain seperti bersedekah dan seumpamanya. Dan kita kena maklum hidayat yang paling tinggi yang pernah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana manusia ialah hidayat untuk berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita sememangnya dah semayang, tapi kita belum berzikir, belum mempelajari berzikir, mengingati Allah, maka apabila kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita minta, Allah berilah hidayat kepadaku, bukakanlah hatiku, bukakanlah jalan kepadaku, supaya aku dapat berzikir, mengingatimu. Itulah kemuncak hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata di sini, sesungguhnya hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala la tatanaha, tidak mempunyai penghujung. Wala syakka anna kulla mu'minin muhtajun li zalika. Maka tak syak lagi setiap manusia
memerlukan kepada hidayat yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu wallahu alam. Jadi kita berhenti dulu dalam dua ayat yang pertama tu. Moga-moga sekiranya Allah Ta'ala izinkan kita sambunglah ungkapan yang seterusnya daripada Nabi Muhammad SAW pada hadis Qudsi dalam hadis yang ke-24 ni. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ شيخنا سيد شريف صلاح الدين الحسيني اللهم ارزقنا صحة وعافية وسلامة والمعافاة الدائمة اللهم ارزقنا جميعا وعارهم مدده برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.